berjumpa lagi dalam Shortcast Ustaz X1 Ajaib untuk episod yang ketiga. Dan saya bersyukur sebab dapat sambutan yang memberangsangkan di episod yang pertama dan episod yang kedua bersama dengan tetamu istimewa saya, Dr. Mir Hazil. Dan saya bawakan khas untuk berkongsi pandangan dan juga ilmu kerana pendekatan yang Dr. Mir bawa ni sangat santai dan sesuai untuk kita semua. Yang bagi saya terutamanya yang baru nak tahu semua benda lah, yang baru nak start. Bukan ustaz, baru nak start. Okey, dan untuk Shortcast Ustaz X1 Ajaib ini saya akan tampilkan pakar-pakar ataupun mereka yang boleh bercakap tentang agama Islam ataupun bercakap tentang akhlak-akhlak yang berkenaan dalam society kita, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum Dr. Mir Hazil. Jumpa lagi dalam episod ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Kalau orang undang banyak kali ni maknanya bagus tu. Baguslah. Penjelasan yang sangat bagus dan memberi kesan kepada pendengar-pendengar ataupun pelayar-pelayar SYOK. Itulah harapannya. Alright, kita dah recap, kita dah bercakap tentang definasi ustaz dan di episod yang kedua kita ada bandingkan antara ustaz dan juga istilah haji. Yang mana kita orang ramai ni, orang muda ni dia macam nak kata keliru tu tak lah, tapi mungkin dia akan stereotype kan. Bila balik haji, bila ada nama haji depan, automatically ustaz ataupun ustaz, kita akan kata mesti dah pergi haji. Kerana bagi orang yang sekadar surface ni, dia akan tengok macam ini semua ulama-ulama ataupun orang-orang yang pakar. Dan mungkin saya nak minta tolong untuk episod yang ketiga ni, Dr. Mir boleh kupas lagi istilah guru pula ataupun cikgu, sebab untuk dalam episod 1 kita kata itu ada kena-mengena kerana ia adalah sumber rujukan. Silakan doktor. Baik, tadi tu bila bercakap pasal tentang gelaran-gelaran ni kan, saya rasa mungkin menjadi tanggungjawab kita lah juga untuk kembali meletakkan pada tempatnya. Jadi kerana itu mungkin kita kongsikan info-info sebegini, mungkin kita kongsikan pandangan dan pendapat. Sebab orang dulu dia amat jaga tertib itu untuk meletakkannya pada tempatnya supaya lebih kena gaya lah. Instead of kita kata main letak dan pukul rata sama saja. Dan sebenarnya kita kena berundur. Kalau nak bercakap tentang tadi, sebelum ni kalau kita bercakap tentang ustaz, dah pergi pada haji, itu lebih besar lagi kan. Sebenarnya ini kita reverse lagi. Kita reverse pada apa yang pergi kepada ustaz sebelumnya, iaitu cikgu dan guru. Jadi memang sebelumnya pun kita ada sebut secara tak langsung bahawa ustaz itu adalah seorang cikgu, dan cikgu yang macam mana? Cikgu yang kita kata tahap profesor, maknanya tahapnya lebih tinggi. Dan kita nak bercakap tentang cikgu, kita memang dari kecil lagi kita telah diajar orang yang selepas ibu dan ayah adalah cikgu. Orang yang penting dalam membentukkan siapa diri kita ni adalah cikgu. Dan cikgu dan guru itu sendiri, Cik Wan, rupanya adalah status yang berbeza. Okey. Bukan semua cikgu adalah guru. Tapi semua guru adalah cikgu. Okey. Sila buat Instagram caption. Jadi menariknya, besar dan tingginya martabat guru ini sehingga ada hari guru. Okey. Ada hari guru dan meraihkan semua guru. Dan seperti mana yang saya terangkan sebelum ini, guru boleh berada di mana-mana. Orang yang mengajar kita, yang mengajar kita tentang bisnes boleh jadi cikgu. Orang yang mengajar dulu kita mengajar memasak boleh jadi cikgu. Ini semua adalah orang-orang yang pembimbing jalan, sama ada secara formal ataupun tidak formal. Yang saya maksudkan tadi, cikgu dan guru, bukan semua cikgu itu adalah guru, kerana guru ini adalah satu perkataan yang amat besar. Perkataan yang amat besar, walaupun dia lebih pendek ataupun lebih singkat hurufnya. Guru saja. Kalau cikgu 2 suku kata, tapi perkataan hurufnya lebih. Tapi cikgu lebih kepada yang hanya mengajar. Tapi kalau guru, dia mengajar dan dia membimbing muridnya. Jadi perbezaan itu terletak pada amanah dan tanggungjawab. Jadi cikgu-cikgu kena tanya, dia cikgu ke dia guru? Minta maaf cakap. Sebab kalau dia hanya cikgu, dia ajar aja. Kau pandai tak pandai itu kau punya pasal. Tapi kalau guru, dia committed untuk memandaikan orang. Sebab guru itu daripada perkataan Sanskrit. Gu dan ru. Gu itu maksudnya gelap. Ru itu maksudnya cerah. So, seorang guru membawa seseorang daripada kegelapan kepada pencerahan. Daripada tak tahu jadi tahu. Daripada tak pandai jadi pandai. Daripada yang langsung mungkin tidak ada arah, mula ada arah. Daripada tak ada jawapan, ada jawapan. Jadi guru itu seseorang yang dia anggap mulia
kerana dia membukakan pencerahan, maknanya memberikan pencerahan seseorang yang asalnya duduk dalam kegelapan. Macam kita duduk dalam kandungan, kita duduk dalam kegelapan yang tak tahu apa-apa. So, guru ni hadir sebagai pembimbing. Dan menariknya perkataan guru itu sedikit bukan daripada perkataan, kalau kita cakap dalam bahasa Arab, contoh kan, bukan perkataan bahasa Arab, dia perkataan Sanskrit. Dan dia juga dari segi istilah, tadi dari segi suku kata. Kalau dari segi istilah, keseluruhan perkataan guru itu bermaksud sesuatu yang berat. Jadi nak menggambarkan secara mutasyabihat ataupun secara tersirat, holistik, dia bukan benda ringan. Dia sesuatu yang berat. Maknanya walaupun dia ajar satu benda, A, B, C, 1 campur 1, 2. Walaupun dia ajar tu ringkas, tapi yang dia ajar itu sesuatu yang berat. Kerana apa berat? Ahli ilmu mengupaskan bahawa dalam sesuatu pembelajaran, dia ada taufik dan hidayah ilmu. Taufik ni maknanya you boleh tahu, tapi you tak faham. Macam kita lah, buka Google nak tahu apa sebutan bahasa Thai, satunya apa. Ataupun bahasa lain. So kita mungkin boleh sebut ataupun kita baca sebutan tu, kita tak tahu maksud dia apa. Tetapi yang dimaksudkan taufik hidayah ilmu, dia bukan hanya tahu, dia faham apa yang dia sebut itu, apa yang dia tahu itu. Dan ini yang paling susah untuk dicapai. Sebab itu kita zaman sekarang ramai orang bercikgukan Google. Betul tak? Boleh baca kan? Internet kan? Tapi belum tentu dia faham. Sampailah kehadiran orang lain atau datang kupasan-kupasan lain yang menerangkan apa yang dibaca itu. Dan sama maksudnya seperti mana yang orang lain faham. Itu baru dapat taufik hidayah ilmu. Jadi bukan semua jenis ilmu di dalam internet ditulis oleh seorang guru. Takut hanya ditulis oleh seorang cikgu. Jadi takut yang baca pun dia dapat baru sebahagiannya saja, tapi dia tidak dapat pemahaman. Sebab itu kaedah pembelajaran daripada guru memerlukan kehadiran guru. Tapi kaedah pembelajaran yang hanya melalui cikgu, mungkin melalui buku-bukunya saja. Bila istilah guru yang ditambah tok tu apa pula? Itu makam yang lebih tinggi lah. Sebab itu kalau kita tengok di sekolah, kebanyakan cikgu jarang dia panggil guru. Kita panggil cikgu. Cikgu matematik, cikgu sains. Jarang kita dengar guru sains. Kita dengar cikgu. Tapi cikgu besar, jarang kita dengar cikgu besar. Kita dengar guru besar. Sebab nak menggambarkan dia tuknya. Dia yang lebih upgrade lah. Maknanya dia yang pikul amanah lebih besar. So tok tu macam dewa lah. So ni dewa kepada cikgu-cikgu di institusi itu. Jadi dia yang memegang amanah mengaturkan cikgu-cikgu. Istilah dia lah. Istilah macam din lah. Macam mana nak relate dengan yang ustaz tadi tu, gelaran yang kita bagi kepada orang yang pakar agama tu, adakah mereka automatically guru ataupun memang berasal daripada guru? Okay. So kalau dia pergerakannya ada status, dia mungkin bermula sebagai seorang cikgu. Cikgu mengajar Al-Quran. Kemudian dia menjadi pembimbing, mudir. Sebab itu dalam istilah Arabnya mudir, maknanya orang yang bukan hanya ajar, tapi dia membimbing. So bila dia naik, dia upgrade satu lagi, dia menjadi guru. Dan dalam Islam ataupun dalam konteks yang lebih tinggi akhlaknya, guru itu bukan gelaran yang cikgu itu letak pada dirinya. Guru itu muridlah yang memberikan gelaran itu kepada cikgunya. Jadi bukan dia yang suruh yang kau panggil aku guru, tak. Aku adalah guru kau. Sekarang ni di dalam letakkan gelaran ni macam-macam. Saya nama depannya pun ada Sifu, guru kan. So dia sendiri letak. Sedangkan gelaran itu harus datang daripada mereka yang memuliakan dia. Okay. Jadi murid-murid yang ramai ni tadi akan mengangkat, ini bukan cikgu lagi. Ini guru aku. Ini guru aku. Jadi dia yang meletakkan martabat itu. Jadi kalau ustaz ni pula tadi, mereka yang guru yang ke arah kerohanian. Jadi bukan semua yang sama. So maknanya pelantikan ataupun pentauliahan tu daripada wujudnya pengikut ataupun anak murid yang memuliakan seseorang itu. Betul. So maknanya bila kita boleh katakan orang itu dipanggil ustaz kerana society itu bersetuju
untuk menganggap individu itu layak untuk digelarkan ustaz. Betul je. So maknanya doktor cuba ilmukan kita semua untuk meletakkan benda yang sepatutnya di tempat yang betul lah kan. Lebih kurangnya begitu. Sebab kalau di susul balik sejarah tadi, guru-guru yang layak dipanggil guru dulu ataupun orang-orang yang layak dipanggil ustaz dulu, kerana ilmu-ilmunya berada di level-level yang tertentu lah. Betul. Tapi boleh kita kata ada kesan baik buruk jika perkara ini tidak diambil peduli. Maknanya kita main panggil je semua orang ustaz, kita main panggil je semua orang guru. Tentu sajalah, sebab dia membezakan, maknanya dia melihatkan sendiri ketamadunan, peradaban bangsa itu ataupun negara itu ataupun society itu. Kalau mereka pukul rata semuanya adalah sama, contohnya semua menteri adalah Perdana Menteri, agak-agak apa nak jadi? Contoh kan? Ataupun kita pukul rata semua YB itu adalah menteri, tak boleh. Itu semua adalah hierarki. So dalam Islam sendiri, kita imam itu seorang je. Yang lain tu makmum. Walaupun makmum tu guru, walaupun makmum tu ustaz, walaupun dia haji 3 kali, haji mana? Contoh kan? Jadi dia pergi haji 3 kali, jadi nama dia ada haji 3 kali ke depan. Contoh kan? Jadi tak kira. Tapi kalau dia di belakang, walaupun yang depan tu adalah tadika, tapi pada masa itu yang mengimamkan itu adalah imam. So status tu remain because dia pegang amanah dan tanggungjawab itu. So kita kena relate kan bila nak bagi gelaran ni dengan apa amanah yang orang itu pikul. Kalau orang tu pikul gelaran itu dan dia layak untuk itu, society faham dia memang pikul, kita panggil dia gelaran itu. So baru kita letakkan sesuatu itu pada tempatnya. So apa jadi kalau kita tak letakkan sesuatu pada tempatnya? Kita tak letakkan sesuatu yang baik di tempat yang baik. So bila kita pukul sama rata, nanti timbullah persoalan yang mana satu yang tulen, yang mana satu yang tak tulen, kemudian yang mana satu yang betul, yang mana satu tak betul. Ini yang berlaku banyak konflik di luar. Sebab peradaban, cara pembahasan sesuatu ilmu pun tidak diletakkan pada tempatnya. Jadi bila tak salah bagi gelaran, salahlah pula nanti apa input yang nak dapat. Bila salah bagi input nak dapat, contoh pukul sama rata kan. Bila pukul sama rata, ini tadi ustaz jual tasbih, ini tadi ustaz baca doa majlis tahlil, ini tadi ustaz daripada profesor. So semua ini ustaz duduk jadi panel forum. Tanya satu soalan, 3 versi jawapan yang datang daripada 3 perspektif yang mungkin tak capai pun apa yang matlamat yang nak dituju. Jadi sebab tu saya kata kena bukan downgradekan orang, bukan. Tapi yang empunya diri pun kena bertanggungjawab. Dia layak ke tidak? Jadi masyarakat satu. Kedua, kita juga sebahagian daripada masyarakat. Kalau bermula daripada kita, letakkan betul, yang lain tu semua akan jadi betul. Okey, saya dapat rumuskan untuk episod 3 ni, tim SYOK ataupun tim Shock meletakkan individu Dr. Mir Hazil ni di tempat yang sepatutnya. Dia patut memang berada di dalam Ustaz Aizwan Ajaib, Shock Kasih Istimewa dengan genre agama ini. Dan saya rasa untuk episod yang seterusnya, kita masih lagi kena bersama dengan Dr. Mir untuk mengupas lagi istilah-istilah ataupun situasi ataupun isu-isu yang berlaku dalam society kita. InsyaAllah jumpa lagi untuk episod yang seterusnya. Terus stream di Shock SYOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.